sihat? Selamat pagi, dah makan? Rumah ya? Dah sarapan? Belum. Berbelah lagi ada perbezaan pendapat ulama di sini. Sama-sama kita mulakan majlis dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Allah kurniakan kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Allah bersihkan hati kita, perbetulkan niat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi miqdarihi al-'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik. Siapa Ustaz Hafiz atau Ustaz Syamil kalau dekat luar boleh tolong pelangkan dia punya eko dia tak? Saya rasa macam Siti Nurhaliza Pak, dari Bukit Teri ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi saya ucapkan. Bersama dengan anda di sini ada buku yang berbentuk paling ringkas dalam solat. Ya, jadi pada hari ini Ustaz Syamil boleh turunkan dia punya ni tak? Afwan. Baik. Jadi pada hari ini saya yakin ramai di antara anda kita berbelah bagi ya. Jadi ini basic paling asas. Jadi kalau hari ini yang kalau you belajar atau you pernah belajar solat atau you dah tahu solat. Jadi the reason kita pergi untuk khusus yang ini, yang asas adalah kalau saya rasa dia ada 3. Satu, if you know nothing about salat, saya rasa ini is a good start dan your salat journey akan bermula pada hari ini insya-Allah. Sebab itu kalau orang yang zero knowledge pasal sembahyang, kalau you rasa ada kawan you yang dah tahu sembahyang, saya tak akan touch on, saya tak akan cakap rukun, saya tak akan cakap sunat, saya tak akan cakap oh ini kalau buat sah, ini kalau buat baik dan sebagainya. Pokoknya reason cause pada hari ini adalah kalau you buat ini semua, selesai sembahyang you. And then the third one is, kalau you rasa this book is good and benda ni akan you jadikan untuk you ajar anak-anak you dekat rumah, atau contoh kalau orang tanya Haji, saya nak belajar sembahyang lah. Abang dah pergi umrah kan? Boleh ajar saya sembahyang tak? Satu, boleh kalau you tahu and knowledge. At least, very basic one. Kalau ada buku ni, you boleh ajar the step by step. Of course, saya tak akan touch on hukum. Saya tak akan touch on mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang apa. Kalau siapa yang pernah belajar kelas sembahyang yang besar-besar, dia ada detail dia. Hari ni saya tak akan touch on detail langsung. Tetapi saya akan go step by step how to do it. Hopefully atuk-atuk, ayah-ayah, kalau you nak ajar cucu-cucu di rumah, insya-Allah ada bekalan insya-Allah. And then last sekali saya nak pesan kepada semua, kalau ada soalan, jangan malu untuk angkat tangan. Kalau pun segan, you boleh tulis, sebab nanti kat tengah-tengah nanti saya akan adakan break. You boleh jumpa saya tanya, atau you boleh tulis, you boleh kasih kepada saya soalan-soalan. Hopefully, and kalau tak ada kena-mengena pun, kalau dia luar daripada ini, insya-Allah kalau ada waktu kita jawab dan kita akan kongsikan sama insya-Allah. And then jangan malu, jangan segan. Ustaz, saya malu, jangan malu. If you nak tulis, you tulis, you kasih aja. Saya tak akan review nama, saya tak akan bilang siapa, insya-Allah untuk manfaat masing-masing. Sebab apa? Kalau malu rugi. Ada satu abang tu, dia jumpa waktu tu saya baru baik belajar. Ya, baik belajar, dia kata, Zal, dia abang saya kenal dari kecil. Zal, kau dah boleh belajar, aku nak belajar ngaji boleh tak? Saya kata boleh bang, tak ada masalah. Aku bukan tak tahu ngaji, aku tahu ngaji. Cuma itulah, bila aku buka Quran nak ngaji, suara tak keluar. Ya bang, tak tahu, cakap tak tahu dah lah, abang malu kan? Dia kata betul, aku tahu ngaji. Cuma itulah
bila buka ni suara tak boleh keluar. Wah, bagi dia. So jangan malu, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan mulakan daripada basic. Baik tuan-tuan, hari ini you punya course terbagi kepada dua. Saya akan touch on wudu, saya akan touch on salat. Itu aja. Alright? Saya akan touch on wudu, saya akan touch on salat. Within 90 minutes, maknanya saya believe so course dituakan, saya akan bawa ke masjid-masjid lain, saya akan bawa ke masjid bahagian east, saya akan bawa ke masjid bahagian north ataupun south. Hopefully satu Singapura ada manfaat. So semua rakyat Singapura kena tahu sembahyang. At least Ustaz, saya belum sampai seru nak sembahyang. Ajar dulu. Nanti seru sampai Allah punya kuasa, you akan sembahyang insya-Allah. Itu bukan tugas saya. Jadi faham ya? Jadi tuan-tuan, niat satu nak belajar, dua sampaikan kepada keluarga-keluarga mudah-mudahan. So tuan-tuan, saya start with this. This is my introduction. I always believe this. So kalau you hari ini you nak ajar anak sekalipun, nak ajar cucu sekalipun, always pegang benda ni. Okay. Nabi Ibrahim, semoga Nabi Ibrahim kan, saudara-saudara Nabi kan, Nabi Ibrahim. Sewaktu dia selesai bina Kaabah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil semua orang datang Mekah. Tahu kan? Nabi Ibrahim dia bina Kaabah. Selepas dia bina Kaabah, dia buat semua rukun-rukun haji, dia buat tawaf, sa'i dan sebagainya. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim panggil semua orang untuk datang Mekah. Panggil semua orang datang Mekah. Jadi Nabi Ibrahim berpelik, dia kata, ya Allah, bagaimana aku nak panggil orang sedangkan Mekah ni tak ada orang pun. Betul kan? Nabi Ibrahim dan keluarga dia tak ada orang. Kalau sekarang Mekah lain cerita lah. Tak ada orang Mekah, kosong. Tapi Allah kata panggil aja mereka. Jadi Ibrahim kata macam mana aku nak sampaikan? Tak ada orang, kalau aku panggil siapa yang dengar? Allah ada kata perkara ini ayat Quran, wa'adzin bin nas bil hajj, wa'adzin bin nas bil hajj. Kata Allah pada dia, ya Ibrahim, alaikan nida wa alaina al-balagh. Berarti wahai Ibrahim, tugasan kamu memanggil, tetapi yang menyampaikan kepada mereka tetap aku. Faham tak? Contoh, hari ini saya menyampaikan, tapi kalau awak faham, Allah yang tidak faham, bukan saya. Hari ini you ajar anak cucu you, oh atas didikan aku betul kita sampaikan, tapi yang beri anak kita faham Allah. Faham ya? Oh, saya mengajar anak saya sampai menara gading hari ini. Kita gunakan kita punya Allah kasih kita pinjam, kita deliver. Tapi the one who instill the knowledge, Allah, it's not kita. Faham ya? Jadi itu jadi ikhlas. Jadi mudah-mudahan tugasan saya pada hari ini, Ustaz Syamil bersama saya, Ustaz Hafiz bersama saya, kita hanya sampaikan kalau faham, Allah yang beri kefahaman. Kalau dah faham, ucap Alhamdulillah. Faham ya? Kalau faham, ucap Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, saya akan mulakan dalam 2 minit, a very short one. Kalau saya tanya, Ustaz, saya nak wudu. Orang tanya soalan, Ustaz, adakah semua sembahyang saya perlukan untuk saya berwudu? The answer is no. Faham ya? Ini soalan Ustaz, adakah setiap kali sembahyang saya kena berwudu? Jawapannya tidak. Kenapa? You syarat sembahyang kena berwudu. Tak semestinya kena ambil wudu setiap kali sembahyang. This is tricky question dan this is knowledge. Contoh, Ustaz, saya nak pergi sembahyang maghrib. 7:30 saya sembahyang. Duduk kuliah maghrib. Azan isyak kumandang. Saya ambil wudu ke saya sembahyang? Saya solat. Saya tak ambil wudu. Dulu ada brother tanya saya, dia main bola dekat Jurong West, sembahyang maghrib dekat Jurong West. Masa tu bulan Ramadan. Dia sembahyang tarawih dekat Masjid Khalid, dekat Kelang, dia nak pergi bazar. Tadi dia kata, dia sembahyang maghrib dekat Jurong West, jauh. Pukul 7 dia buka, dia sembahyang maghrib. Naik motor pergi bazar. Ramadan sembahyang isyak dekat Masjid Khalid. Jadi dia tanya, bila sampai Masjid Khalid tu, dia nak ambil wudu ke tidak? Jawab perjalanan, naik motor ni. Jawapan, kena wudu ke tidak? Kena wudu ke tidak? Tidak perlu. Bukan tak perlulah. Dia kena kalau dia batal wudu. So now, kalau siapa ada pen, you tulis. Kalau tak ada pen, tulis kat phone. The question is, Ustaz, bilakah wudu saya batal? I start with this. Okay, kita dalam buku. I need you to write or you tulis dekat phone. Bilakah wudu saya terbatal?
saya kasih 5 minit, awak hafal sampai bila-bila. Kita dalam buku you boleh write kat any page. Ingat, ini sampai tua pun ingat, it's a very powerful knowledge. So bila you pergi travel ke, you naik MRT ke, you naik bus ke, sekali nak sembahyang, you sekolah dekat politeknik, tadi dah 9 Zuhur, sekarang dah asar, nak ambil wudu ke tidak? Wudu ke tidak? Wudu ke tidak? Wudu ke tidak? Tanya soalan, kalau batal, wudu. Kalau tak batal, wudu masih ada. It's a very powerful information and knowledge. Ingat, awak tulis nombor 4. Berarti 4 perkara ni kalau berlaku, wudu batal. Saya akan jalan laju 4 perkara kalau berlaku, batal wudu. Boleh? Nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Okey. Adik, apa yang batalkan wudu? Saya dah agak dah. Orang Melayu batal wudu kan? Orang Melayu sudah kentut ke apa? Jawapan dia betul. Cuma saya kasih a very good statement supaya awak ingat sampai bila-bila. Kentut is right, tapi partially right. Gini, nombor 1, keluar sesuatu daripada depan atau belakang. Senang. Keluar sesuatu depan belakang. Number 1. Okey, Ustaz, saya keluar, maaf ya, saya guna istilah ya, saya buang air kecil, atau saya guna istilah mudah untuk adik-adik, saya kencing, atau saya urin, atau sebagainya. Saya keluar sesuatu daripada depan, atau saya buang air besar, maaf ya, saya guna istilah mudah, saya berak, contoh, atau keluar angin. Sesuatu, anything, batal wudu. Okey, saya ada cakap najis tak? Saya tak kata najis. Berarti kalau you keluar bukan air kencing, maaf ya, bukan najis berat, najis besar, berat lah, senang aja. Bukan tahi, contoh, bukan angin. Apa yang keluar dari belakang kalau bukan itu 3? Okeylah, you makan tertelan biji durian, you terang tak keluar najis, keluar biji durian, lekuk kat bawah, biji durian, batal tak dulu? Dah cakap ragu-ragu bisa. Batal tak Ajilin? Batal dulu. You makan apa biji yang selalu kalau makan dia keluar? Apa biji you apa? You tertelan biji apa? Biji anggur. Biji anggur tak nampak biji rambutan bang. Contoh biji rambutan. Biji rambutan kecil you tertelan, terkeluar. Tak ada najis. Terkeluar. Batal wudu ke tidak? Terang keluar jam Omega. Batal wudu dah? Abang kat depan tu dah pakai jam Omega, saya tak cantik teringat tu Omega. Pinka lah. Keluar sesuatu, faham ya? Keluar sesuatu, anything keluar, batal. Keras ke, lembik ke, apa pun, batal. Soalan, puasin, batal tak? Dia keluar, batal wudu, masuk, batal puasa. Next information dia masuk rongga. Alright, number 1, keluar satu. Nombor 2, hilang akal. Sama ada tidur, pingsan, gila. Tidur, pingsan, gila. Tidur yang macam mana? Okay, awak tulis dulu, saya explain. Gila, batal. Pingsan, batal. Tidur macam mana Ustaz? Wah, saya tengok abang-abang semua dah kacau. Ustaz, saya Jumaat selalu tidur tau. Jangan ingat aku tak nampak. Saya kat atas kan, dia tengok ramai. Saya khutbah, Ittaqullah. Dia mengiyakan saya, Ittaqullah. Ya Ustaz. Di atas kan. Tapi abang-abang kita bagus. Dia berzikir, Masya Allah. Abang-abang kita bagus. Kalau khutbah Jumaat, ada alarm clock, perasan tak? Bila alarm clock, semua lelaki akan bangun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Amin. Semua bangun tertidur, batal wudu, kecuali duduk yang punggungnya tetap. Saya kata contoh, kalau you duduk begini, punggung tetap, berarti rongga tidak terbuka. Itu tidak batal. Jadi yang tidur kat masjid waktu solat Jumaat, saya tak kisah waktu tidur sebenarnya. Adik-adik sekolah datang, saya tahu penat, tidur pun tidur. Dah ada kat masjid cukup, saya dah cukup bahagia dah. Betul kan? Sebab time Covid hari tu, sedih betul-betul aja deh. Sedih betul, tengok orang kosong, ramai orang nak datang. Budak sekolah tak datang masjid, sedih kami. Sekarang dah ramai budak sekolah datang masjid balik. Alhamdulillah. Tidur pun tak pedik, duduk pun pedik. Sebab apa? Datang masjid dengan azan, datang masjid dengan takbir. Cukuplah untuk kami. Duduk yang punggungnya tutup di bawah, tak ada masalah. Duduk dalam MRT, tetap ke tak tetap?
Tetap. Batal wudhu ke tidak? Nah, contoh. Tapi kalau you baring atas katil, tidur, bangun, batal wudhu ke tidak? Batal. You tidur dekat mesin. Waktu you duduk, you tidur, you duduk. Bila bangun, dah terbaring. Dah kronik sangat tu. Terbaring. Batal wudhu ke tak batal? Batal. Senang ya? Mudah. Nombor 3. Bersentuhan kulit. Okay, saya nak awak write exactly apa saya cakap kan. Bersentuhan kulit lelaki dan wanita yang bukan mahram. Saya ulang tapi kadang-kadang saya ulang tapi perkataan dari lain tau. Bersentuhan kulit lelaki dan wanita yang bukan mahram tanpa berlapik. Tanpa berlapik. You open bracket, kecuali 3. Berarti bersentuhan kulit lelaki perempuan bukan mahram. Contoh, adik, bayangkan adik ni perempuan, tapi jangan bayangkan lebih-lebih. Saya pegang kulit dia, terpegang. Panas tangan awak ya. Saya sentuh kulit dia. Batal ke tak batal? Kalau ada perempuan batal. Okey. Berlapik berarti saya terpegang baju dia. Batal ke tak batal? Tak batal. Tapi mata lebam. Berlapik. Contoh dari satu. Saya tak kata tangan tau. Saya kata kulit. Berarti shoulder to shoulder. Contoh, abang pergi naik MRT pakai sleeveless. Nyonya pun pakai sleeveless. Dalam MRT langgar. Batal ke tak batal? Batal. Tapi Ustaz, kan saya langgar je. Nyonya ni yang saja dapat kat saya. Wah, nyonya pandai pilih apa baju langgar. Batal ke tak batal? Batal. Kalau sleeveless. Tapi Ustaz, dia sleeveless. Saya pakai tupak. Langgar bau. Batal ke tak batal? Tak batal. Simple kan? Kecuali 3. Siapa tahu 3 tu apa? Nombor 1, kuku. Nombor 2, rambut. Nombor 3, rambut pula. Betul lah, gigi. Contoh, saya tengok apa ini. Dalam MRT, cantik rambut dia. Saya tak perasan kita pegang rambut dia. Contoh lah. Batal ke tak batal? Tak batal. Tapi jangan buat ya. Gigi, sakit gigi you. Batal ke tak batal? Tak batal. Jangan buat. Kuku pun tidak. Suami isteri dalam adab Syafi'i. Dalam adab Syafi'i. Kalau Ustaz besar batal, jangan guna istilah besar. Ada saja. Cuma yang untuk dia senang. Kita yang kat Singapura, bukan kat Afrika. Air murah. Air murah sampai kita lah. Air ni harga. Kalau tak bayar bil rasa lah. Jadi ada peluang untuk beribadah. Jadi Ustaz, macam mana sepanjang salam tangan isteri nak salam tangan suami? Biar telekong. Habis nak cium tangan, kasih kata gigi. Okay. Syafi'i. Saya ajar hari ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada mazhab lain, 6 jam tak habis. Saya ada mazhab Syafi'i saja. Baik. Dan nombor berapa? 3. Nombor 4. Boleh hilangkan. Oh, okey. Okey, dengar pegang. Dia pun exactly dengan apa saya cakap pegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Telapak ni si pegang ni buat di telapak tangan. You istinjakkan baby you, batal ke tak batal? Pakai gloves? Siapa yang pakai gloves kat rumah kan? Jadi, itu boleh kita ada masalah. Sedang. Boleh? Saya tanya, you tak istinjakkan baby? Isteri you istinjakkan baby? Isteri you istinjakkan baby you? Betul kan? Dia cebokkan anak. Kerja you angkat pampers. Pampers tu ada tai, you angkat, you buang. Tangan kena tai. Batal wuduk ke tak batal wuduk? Apa ni? 4 ada tak dalam 4 tu? Tak ada. Jadi batal ke tak batal? Tak batal. Tapi najis. Berarti wuduk tak batal. You nak sembahyang, you kena cuci. Maksudnya sembahyang. Faham ya? Anything yang tak masuk dalam 4 ni, dalam mazhab Syafi'i tak batal.
Faham ya? Ustaz, saya terpegang kemaluan kucing. Tak tahu macam mana, jangan bayangkan. Ini fikir kan, saya bukan buat lawas mas barang kan. Jadi kita pun tak tahu tak ya. Batal ke tak batal? Tengok, memegang kemaluan manuk, kita akan masuk. Baik, saya teruskan dengan buku saya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan rahmat Allah bersama saya terus. Silakan. Silakan. Betul. Baik, soalan yang bagus. Betul kan? It's a very valid and daily punya kehidupan. Saya ambil saya contoh ya. Saya semayang saya pukul 3.30 saya semayang zuhur kat sini. Okey. 3.45 saya pergi Aiman Cafe, saya makan. Pukul 4 saya datang balik semayang asar. Makan termasuk kat dalam ni 4? Tak termasuk. So jawapan dia senang, tak batal. Tetapi apa basuh mulut sebab you takut ada bekas-bekas, takut you semayang, you makan batal semayang sebab makan membatalkan semayang, tak membatalkan wudu. Takut tengah semayang batal semayang, tak batal wudu. Silakan. Saya nak tanya Ustaz, let's say orang yang sakit kan, taruhlah sakit dialisis. Betul. Habis tu kan dia makan 4 jam. 4 jam. Waktu solat dan tiba. Kemudian the nurse have to touch her. Then how? Okay, good saya spare tu last nanti boleh? Boleh? Remind saya sebab apa? Dia termasuk dengan hukum orang yang selalu terkencing-kencing. Orang tua, orang berumur, dia tak boleh kontrol kan? Cerebral. Dalam bahasa cerebral dia selalu keluar air kencing tanpa tahan. Dia tak boleh tahan. Mesti keluar sikit. Orang berumur selalu ada masalah ni. Berbeza saya jarang dengar, tapi kalau pun termasuk dalam bab ini. Okey, dan juga itu juga dia boleh satukan nanti. Nanti remind at the end of the session saya akan go back to that because saya nak masuk dalam bab kencing yang tak sudah nanti. Boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan pengajian saya hari ini. Buku saya mana di sini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka buku surat pertama di dalam bab berwudu. Baik. Siapa tak ada pen, insyaAllah Ustaz Syami akan berikan. Hari ini dia jadi steward lah steward classroom. Siapa nak pen, siapa perlukan pen untuk tulis, silakan. Baik. Okey, bismillah. First page, membasuh kedua tangan. Ini tuan-tuan, ambil wudu ini mudah. Ingat ya, bila saya kata ambil wudu mudah, maknanya kalau you ikut dalam buku ni, you akan lengkap. Saya tak akan cakap mana sunnah, mana wajib ya. Number one, you buka paip, saya kasih istilah paip. Kalau you baca buku lama-lama, dia akan cakap ambil gayung, dia akan cakap cara gayung. Kita senang di Singapura, kita ambil paip. You ada, you batu. Wudu ni senang. Bila saya tunjuk orang luar, dia kata, oh ini wudu senang. Kalau dia knowledge. Okay? Baik. Number one, you buka paip. Nombor satu adalah nombor satu adalah membasuh kedua tangan. Okey. Bila saya kata membasuh kedua tangan, berarti actionnya jap. Tapi dah mati sebenarnya. Saya kalau pindah ke orang, saya pakai jam apa sikit walaupun tak hidup. Okey. Kedua tangan. Number one, basuh kedua tangan. Berarti basuh kedua-duanya sekali. Dia buka pipe, dia basuh. Nanti at the end of the session, saya Ustaz Fikir, Ustaz Syamil, kita akan tunjukkan cara dulu semua kita pakai baldi kat situ kan. Nanti saya tunjukkan dulu, dia boleh tengok. Ustaz Syamil akan longgar azan, dia boleh rekod. Dia akan baca surah Fatihah, dia boleh rekod insyaAllah. Baik. First kali dia basuh kedua telapak tangan. Telapak tangan berarti depan belakang sampai ke sini. Ini namanya pergelangan tangan. Dia buka depan, dia basuh kedua. Semua sekali. Baik. 3 kali. Sekali pun sah, you tulis. At least 1 kali. After 3 kali. So yang ni dibasuh. Nanti saya akan tunjukkan praktikal. Baik. Macam mana nak basuh? Nanti Ustaz Hafiz atau Syabda akan tengok, tunjukkan. Atau saya akan buang. Dia akan tunjukkan kedua-duanya sekali. Dalam bab ini, dia tak ada kanan kiri. Berarti dua-dua basuh sama rata. Okay. Nanti ada bab kanan kiri. Right?
yang namanya telapak tangan ataupun nanti telapak tangan termasuk celah-celah kuku. Celah-celah kuku tu berarti apa? Kalau kuku you pendek, nanti dia ada bahagian akan nampakkan bahagian zahir nama dia, external. Tapi kalau kuku yang panjang, dia tertutup bahagian tu. Berarti itu eksternal tertutup dengan kuku yang panjang. Sebab tu kita advise untuk orang jangan panjang-panjangkan kuku sangat supaya senang mudah untuk air masuk. But if hari itu terlupa nak potong, maka you bila air itu jatuh, you kena tarik sikit supaya kena di bahagian yang asalnya zahir tapi tertutup dengan kuku yang panjang. Faham ya? Jadi bila air masuk, you just make sure semua ni ada kena air. Another thing, Ustaz, orang selalu tanya, Q-Tex ni boleh ke tak boleh? Inai boleh ke tak boleh? Saya kasih guideline yang simple. Apa-apa yang air tak kena ke kulit, maka tak sah dulu. Ustaz, brandy boleh ke tak? Saya tak tahu. Saya tak pakai Q-Tex. Awak kalau nampak saya pakai Q-Tex, awak berlari jauh-jauh bahaya. Jadi berarti semua termasuk kuku. Kuku tak batal wudu, tetapi bila dah nampak cuci perlu kena air. Faham ya? Termasuk di sini dan di celah-celah. Baik, mudah kan? Mudah. Nombor dua, berkomor-komor. Saya sengaja campurkan komor-komor ni dengan masuk air dalam hidung satu kali. Dia ada 3 cara. Nanti Ustaz akan tunjukkan. Mudah. Komor-komor berarti you masukkan air ke dalam mulut, komor-komor dan buang. Ya. Masukkan air ke dalam hidung berarti, tapi dia sikit aja sebenarnya air yang masuk ke dalam untuk dikeluarkan. Nanti Ustaz akan tunjukkan. Caranya mudah. Dia ada 3 cara. Satu, number 1, komor-komor, buang, hidung, buang. Satu, komor-komor, buang, hidung, buang. 2, komor-komor, buang, hidung, buang. 3 kali. Cara kedua, komor-komor, hidung. Saya macam ajar lagu kali ya. Shoulder. Cara ketiga, komor dan hidung sekali. You ambil air satu, you satu tangan. Nanti kita akan tunjukkan 3 cara sekali. You komor, terus you masukkan dalam hidung tangan kanan. Tapi bila buang, guna tangan kiri. What's the reason behind it? Bila you ambil air itu bersih pada tangan kanan, tapi bila nak buang, air itu kotor sedikit, maka gunakan tangan kiri untuk buang. Buat kita akan tunjukkan. Faham ya? Jadi bila ada senang, buat berapa? 3. Tangan, komor, hidung. Jadi bila you ada cucu itu, senang, step by step. Baik. Nombor 3. Baik, this is important ya. Okay. Ini important. Baik tuan-tuan, membasuh muka. Kalau dekat slide saya buka satu, niat satu. Tapi dalam buku awak dia ada niat sekali. Ini saya tak muka first. Muka important ya, sebab asal dia muka. Muka ni mana tuan-tuan? Okay, saya tunjuk ni. First kali, you must know muka ni bahagian mana. Mana muka saya? Again saya kata ya, tak ada orang senyum. Mana muka saya? Ini muka saya. Okay. Manakah had yang dipanggil sebagai face atau dalam bahasa Arabnya wajah? Sebab dalam bahasa Arab ini semua every inch of muka dia ada istilah-istilah. Nombor 1, tengok ya. Kalau kita tengok dekat sini, ada gambar raja ni kan. Okay. Ini rambut dia dah tipis lah. Saya contoh ya. Kalau contoh, rambut dia asal di sini. Tak adalah rambut mula kat tengah kan. Itu Wong Ferong aja. Kan? Okay. Rambut dia akan mula di bahagian sini. Tapi dah tak ada rambut. Maklumlah, faktor mula ya. Untuk ikut asal di mana asal rambut anda. Saya tutup ni pun saya pun dah seram-seram. Dah makan dalam sikit dah. Okay. Asal rambut saya bermula di sini, contoh sini ya. Ustaz, 20 tahun akan datang, saya punya rambut asal dah dekat tengah dah. Dulu suami saya, Masya Allah, jangkulnya daripada kening 1 inci. Sekarang kena jongak baru nampak rambut dia. Jadi macam mana? Nak ikut yang sekarang atau ikut jawapan dia?
Jadi di manakah asal tumbuh rambut itu top dia. Dan the bottom of face kat mana? Dekat dagu. Dekat sini. Dia nampak tulang dagu ni dekat atas sampai bawah. Sebab itu kalau telekung muslimah perasan tak? Telekung muslimah dia ada macam ada striker. Ada macam ada keluar sikit lah, ekstra sikit supaya betul-betul cover bahagian sini, tidak kelihatan bahagian sini. Ini faham ya? Jadi muka dibagi from top to bottom ni, ini muka. Dia punya width dia macam mana? From early telinga sampai hujung telinga sini. Okay. Daripada awal permukaan telinga sampai ke hujung permukaan telinga. Anything beyond this, ini dah bukan muka. Ini dah bukan muka. Ini dah bukan muka sebab dah masuk bab kepala. So we must understand first sebab nanti bila masuk bab kepala, dia mudah. So dia sampai sini. Boleh? Okey, sini. Baik. Kemudian saya kata nombor 2, termasuk ke semua rambut dan bulu-bulu yang tumbuh di bahagian muka. Contoh, misal ini muslimah kena hati-hati ya. Contoh sideburn. Sideburn ni dia dalam muka ke luar muka? Dalam kan? Dalam ya. Jadi apa akan perlu sebab tu kalau dia sangat panjang. Saya rasa zaman ni lelaki tak buat begitulah. Zaman saya muda-muda tu, zaman abing-abing tu kan. Saya pun ni panjang, lalu kita selit ke belakang. Sekarang ni taklah, muslimah je lah. Muslimah dia pakai satu ni, dia panjang. Betul di apa nama Melayu satu? Jambang. Apa? Pakar tepi kau. Sideburn, pakar tepi. Sideburn ni lah kan. Kalau kita punya sideburn dia panjang, kalau you tarik ke belakang, waktu duduk you mesti basuh semua juga. Sebab rambut yang tumbuh di permukaan muka. Kening di muka kan? Di muka. Misai di muka kan? Di muka. Tapi Ustaz, sebenarnya itu bukan misai, itu bulu hidung dia panjang. Contoh, dia dah kat luar, dia masuk je dah. Okay. Except for janggut. Janggut ni dia ada hukum ekstra sikit. Kita orang Melayu jarang, tapi kebanyakan orang berbangsa lain yang memang janggut dia lebat, ambil hukum ni Kalau janggut yang tebal, ingat ya, saya gunakan tebal, saya tak kata panjang. Tebal tu berarti, contoh, saya berbual dengan abang ni kan. Tebal tu berarti kalau dia berbual dengan saya, dia boleh nampak saya punya kulit. Dia boleh nampak apa yang kulit kan? Sebab this is the face. Tebal tu berarti kalau you berbual dengan dia memang tebal. Saya tak kata panjang, saya kata tebal ya, sampai boleh nampak permukaan. Itu light definition lah. Jadi Ustaz, janggut yang tebal, maka tidak wajib sampaikan ke bawah. Tidak sampai ke bawah. Tapi kalau janggut tipis, Ustaz, janggut saya ini panjang sampai ke pusat, tapi 8 helai je, maka itu kira tipis. Tapi lepas ni awak jangan pula pergi kedai, pergi patah ke apa, tenung mana janggut dia kan. Jangan lah. Jadi itu janggut lah. Everything yang selain daripada itu, semua bulu-bulu wajib. Okay, now a very important one. Tai mata. Saya minta maaf ya, saya guna istilah dia. Sebab itu tuan-tuan, tai mata ni berarti dia sebenarnya dekat. Kalau you buka mata, you boleh nampak tai mata ya. Maka tai mata ni sebenarnya dia asal daripada dalam, dia terkeluar. So kalau dekat luar, dia dah cover bahagian luar yang you boleh nampak, maka itu dah cover zahir you. Sebab itu kalau you solat subuh, make sure waktu duduk tu you bersihkan sekali. Make sure dia tak. Saya bukan kata dalam bab, saya tak kata dalam bab bersihkan, saya kata dalam bab wuduk dia sekarang. Make sure dia terlepas. Sebab apa? Kalau dia terkeluar, dia akan cover di bahagian permukaan muka. So you bersihkan sekali dan you tutup. Faham ya? Faham ya? Baik. Dan seterusnya adalah dalam buku atletnya. Okay. Dalam buku awak ada yang senang tu. Waktu you basuh muka, you jatuhkannya. Ustaz, saya tak hafal bahasa Arab je. Niat ni macam mana tuan-tuan? Waktu duduk tu, tetapi senang lah. Saya rasa rata-rata orang Singapura senang hafal tadi. Awak kurang kakak jelas kepada kakak. Letak dalam kaki yang saya sengaja tuliskan bahasa Rumi dia ataupun makna dia supaya faham. Dalam buku you pun ada. Sahaja, okay. You underline word sahaja dalam buku you.
Sahaja tu penting tau. Dulu saya baca buku-buku Melayu kan, saya kata, kenapa dia perkataan sahaja? Tapi sahaja ni dia bukan sahaja tau. Dia ada definition meaning dalam bahasa Arab. Sahaja tu berarti purposely. I'm doing this for this intention. Saya kasih satu contoh yang saya tak dalam untuk mandi hadas Contoh mandi hadas Pada waktu saya masuk mandi hadas itu contoh very short one. Contoh mandi hadas Okay. Perumpamaan. Saya dan abang ni kita dua berhadas. Contoh ya. Saya mandi, dia mandi. Dia niat angkat hadas. Saya tak niat, saya lupa. Saya mandi macam biasa sebab kita masyarakat yang hari-hari mandi. Betul kan? Dia mandi, sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Wuduk hadas kecil, mandi hadas besar. Simple. Saya tak masuk waktu dari itu next course, kalau ada saya akan bilang nanti. So dia niat, saya tak niat. Saya keluar sama-sama toilet dengan dia. Kalau toilet sama-sama buat apa Dia toilet sebelah, saya toilet sebelah. Kita keluar sama-sama. Sekali dia pakai songkok, saya pakai songkok. Lepas tu ya Allah, saya hadas lah. Dia pun hadas. Tapi dia kata, aku tak ada niat, aku tak niat. Maka dia punya mandi tu sah. Saya membasahkan badan, saya tak niat sebab saya punya mandi tu saya tak sengajakan. Dia tak sengaja. Dia macam aku dah mandi apa, basah apa, cuma tak niat. Dia tak sengaja. You not doing that for the purpose of mandi, for the purpose of hadas. Contoh lagi satu saya dengan dia sama-sama hadas. Kita hadas sama-sama je kan. Hadas besar contoh. Maka kita turun bas, kita keluar, turun bas. Hujan lebat. Maka kita pun lari. Nak menuju ke blok. Ini contoh lah ini generation dia Maka kita lari tu. Waktu dia lari tu, dia sambil lari sambil niat. Sahaja aku mandi hadas besar. Lepas tu dia gosok-gosok tempat yang sepatutnya digosok. Saya pun basah, dia pun basah. Satu badan tempat yang wajib kena air dulu. Sampai bawah blok, dia kata Alhamdulillah, aku dah mandi hadas besar. Saya kalau lupa tak niat, maka dia punya itu sebab dia jatuh niat, maka dia sah. Saya kena tak jadi mandi hadas, saya kena mandi hadas. Contoh. So perkataan sahaja itu berarti aku sengajakan this perbuatan for this intention, untuk niat ini. So bila ulama Melayu tulis perkataan sahaja, it's very deep. Ada dalam bahasa lain pasal kan, sampai saya tak nak bahasa Arab. Dalam bahasa ada pasal berarti mana you purposely doing that thing. Jadi bila you basuh muka, nanti pun Ustaz akan tunjukkan, Ustaz Hafiz atau saya. Dia bila basuh muka, bila you touch the first one tu, you jatuh niat sahaja aku sembahyang atau sahaja aku angkat hadas kecil ke dalam keadaan aku lafalkan adalah sebagai keadaan. What the minimum is, dalam slide ni ada, the minimum is nawaitul wudu, sahaja aku angkat wudu, cukup. This the minimum. Sahaja, maknanya apa? Kenapa kau basuh muka? Aku ambil wudu. Ada, itu niat. Waktu ketika basuh muka, senang kan? Senang. So, basuh tangan, komo-komo, hidung, muka, las. Bukanlah, sorry, seterusnya membasuh dengan baik. Membasuh dengan seperti ini tuan-tuan ya. Dengan daripada sampai mana? Kalau ketika anda lengan di stop dekat membasuh kedua tangan, lepas tu dia membasuh dengan atau membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Baik. Siku ni sampai mana? Baik. Ya. Siku ni sampai ini permukaan lipat ni. Okay. Ini asal siku. Sebab itu wajib perlu untuk lebihkan sedikit supaya confirm lepas siku. So tangan ni bermula dari mana? Dari sini sampai ke atas siku sedikit. Lepas tu dituliskan dekat note lebih tu ditulis afdal atau sunnah untuk kanan dulu baru kiri. Jadi extra note Kalau kata kita berkata-kata juga sunnah berarti di better do right first then left.